حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih Allah memberikan masa dan ruang lagi untuk hari ini kita menghirup udara, kita menumpang di atas muka bumi ini. Hari ini hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, 20 Oktober 2023 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1445 Hijrah. Kita bersiaran secara langsung di studio penyiaran TV Al Hijrah. Terima kasih kepada anda yang sentiasa menonton kami di TV Al Hijrah dalam Assalamualaikum Subuh bersama dengan saya Izmir Farid. Dan anda juga boleh menonton kami di Facebook TV Al Hijrah. Kita juga bersiaran secara langsung di sana. Boleh share, boleh like, boleh komen di ruang komen disediakan. Mudah-mudahan matlamat kami di TV Al Hijrah ini berjaya, iaitu satukan ummah dengan ilmu agar dapat kita membentuk Malaysia Madani insya-Allah. Dan pagi ini kita nak bercerita berkaitan dengan ukhuwah demi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia maksud ukhuwah itu? Yang tu yang kita nak kena memahaminya. Dan kita bawakan kepada anda di studio kita TV Al Hijrah, iaitulah panel yang tidak asing lagi dengan kita, Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, merupakan Duta Pertubuhan Mihrab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Nasib baik kita sentiasa senyum tadi Ustaz ya. Iya. Tapi sepatutnya kena lebih sedih kan? Lebih sedih. Ha, iyalah betul juga. Pasal kita mengenangkan saudara-saudara kita yang ada di Palestin Ustaz. Untuk mungkin pagi ni Ustaz, bila kita cerita berkaitan dengan Palestin, kita duk tengok ukhuwah ini hanya dilihat di dalam Malaysia saja. Bila berukhuwah, bila berlaku bola Ustaz. Bola sepah memang ukhuwah. Tak kira daripada negeri mana menjadi ukhuwah. Tapi lepas pada itu dah tak ada ukhuwah dah. Tapi apa maksud sebenarnya ukhuwah yang disebutkan dalam Islam ini dan apa kepentingan ukhuwah ni Ustaz? Silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Terima kasih pada Ustaz Izmir. Bila kita sebutkan tentang ukhuwah ni, dalam bahasa Melayu kita biasa gunakan persaudaraan kan. Kadang-kadang kita pun panggil orang saudara. Saya dengar tadi Ustaz Izmir pun panggil sahabat kita di belakang kamera saudara. Saudara. Kadang-kadang kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil bro. Bro. Kan? Ataupun dipanggil brotherhood. Kan? Persaudaraan. Jadi sebenarnya perkataan ukhuwah datang daripada perkataan asalnya akhun lah. Saudara. Ataupun dalam kalau kita letakkan secara tepatnya biasanya abang ataupun adik lelaki lah. Asalnya begitu. Tapi dalam Quran, kalau kita perhatikan betul-betul, ada 52 kali sebut tentang perkataan yang berpunca daripada akhun ni. 52 kali, maknanya banyak betul lah tu. Ya. Dan sebelum kita pergi jauh, kita kena ingat bahawasanya persaudaraan ni Allah Ta'ala nyatakan secara jelas ia adalah satu nikmat. Wadhkuru nikmatallah. Ingat betul-betul nikmat daripada Allah Taala. Macam mana nikmat Allah Taala alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana.
Ingat, bila dahulunya kalian bermusuh-musuh, lepas tu kalian menjadi saudara dengan nikmat daripada Allah. Maknanya, dengan nikmat Allah Ta'ala jugalah kita boleh bersaudara. Sama ada saudara yang hubungan darah, ataupun saudara yang satu masyarakat, saudara satu tim bola, kan? Ataupun saudara satu kumpulan muzik ke apa ke. Semuanya, kita jadi bersaudara adalah nikmat daripada Allah SWT. Kalau kita perhatikan dalam Quran, bila sebut tentang saudara dia ada 52 kali tadi, dia ada macam-macam konteks. Konteks yang pertama adalah saudara kandung lah. Saudara kandung yang paling biasa yang kita faham lah. Macam contohnya bila Allah Ta'ala ceritakan tentang hubungan mahram. Bila Allah Ta'ala ceritakan tentang hubungan mahram, Allah Ta'ala sebut, Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Diharamkan ke atas kalian berkahwin dengan ibu-ibu kalian dan anak-anak perempuan kalian. Kemudiannya, wa akhawatukum. Dan kakak-kakak, saudari-saudari kalian. Adik perempuan, kakak-kakak. Dan juga, wa banatul akhi. Dan juga anak-anak saudara kalian. Maknanya anak saudara tu betul-betul saudara yang dimasukkan kat sini abang ataupun adik lelaki. Bukan saudara punya anak. Bukan begitu. Dia sendiri kan, kita orang Kuala Lumpur ni okey lagi kita sebut saudara besar. Kalau kita sebut adik-beradik, betul-betul abang, kakak, adik kan. Tapi kalau kita pergi belah utara kan, semua dia panggil bantai adik-beradik. Dia sepupu dia, 2 pupu, 3 pupu pun adik-beradik aku tu. Kan 5 pupu pun adik-beradik aku, adik-beradik jauh dia kata. Jadi kita pun adik-beradik ramai betul adik-beradik kau jadi kalau adik-beradik tu dalam konteks belah utara tu, maksudnya saudara lah. Saudara mara. Dan okey, tadi saudara yang berbentuk adik-beradik. Yang keduanya pula yang berbentuk ikatan kekeluargaan. Contohnya bila Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu, kemudiannya Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa pergi pada Fir'aun. Nabi Musa bila nak pergi pada Fir'aun, Nabi Musa ada kerisauan. Sebab apa kerisauan? Sebab Nabi Musa kita pun tahu ada sejarah silam dulu-dulu. Kemudiannya Fir'aun ni pula dia pandai psikologi. Fir'aun ni dia punya cara untuk takutkan orang dahsyat. Fir'aun ni dia bukan orang yang tinggi gagah perkasa pun tak. Kalau kita tengok Fir'aun ni badannya kecil biasa je. Hidungnya pesek dan sebagainya. Dia bukannya orang yang hebat macam tu tak. Tapi dia punya cara dia, dekat dia punya istana tu dia letakkan dia punya patung-patung dia dengan begitu besar. Maknanya nak pergi menghadap dia tu kena lalu dulu kawasan tu. Jadi memang dia pandai menjadikan orang takut kepada dia. Psikologi dia. Okey, jadi bila Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk pergi kepada Fir'aun, untuk berdakwah kepada Fir'aun, ajak Fir'aun untuk masuk Islam. Nabi Musa minta satu permintaan pada Allah SWT. Waj'alli wazira. Jadikan untuk aku ada seorang pembantu, ada seorang penolong. Siapa dia? Waj'alli waziran min ahli, daripada ahli keluarga aku. Siapa dia? Haruna akhi. Saudara aku Harun. Saudara dekat sini ni, Nabi Harun kan adik-beradik Nabi Musa. Tapi dikatakan sepupu. Jadi maksudnya akhi dekat situ maksudnya sepupu pula. Tadi akhi maksudnya abang, adik. Kat sini akhi maksudnya sepupu. Kemudiannya dalam ayat yang lain pula, wa ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad, saudara mereka Hud. Itu maksudnya saudara macam mana? Saudara sebangsa. Bangsa apa? Bangsa ataupun Ad. Bangsa Ad, kaum Ad tu lah. Jadi satu kaum, walaupun lain agama lah. Nabi Hud beragama Islam. Kan? Jadi saudara walaupun tak seagama tapi sebangsa. Kemudiannya di sana ada pula saudara yang dipanggil sebagai saudara semasyarakat. Yang ini cerita waktu Nabi Daud. Nabi Daud ada orang mengadu kepada beliau tentang, dia kata ada saudara aku ni ada 99 ekor kambing. Macam mana? Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah. Kan? Ini saudara aku ni ada 99 ekor kambing. Lepas tu aku ada seekor. Seekor tu pun dia nak juga. Macam itulah. Macam ibaratnya kata apa tu? Nasib baik kau panas. Kalau tidak kan kau aku kebas. Kau aku kebas kan. Jadi dia komen macam tu. Beliau mengadu kepada Nabi Daud. Beliau sebut apa tadi? Inna hadza akhi. Ini adalah saudara aku. Kalau kita perhatikan dalam tafsir Quran, saudara dekat sini bukan abang dia, bukan adik dia. Tapi satu masyarakat dengan dia. Satu masyarakat, satu kampung, satu negeri. Jadi saudara senegeri, saudara. Dan yang paling penting antara semua tadi tu, apa yang disebutkan dalam Al-Quran, dan ini yang kita bincangkan, innamal mu'minuna ikhwah.
hanya sahaja orang yang beriman itu adalah saudara. Dan ini yang mengatasi semua saudara-saudara yang tadi tu. Sama ada saudara yang berbentuk nasab, saudara yang berbentuk satu bangsa, satu masyarakat. Semua tu dia takkan sama dengan saudara yang disatukan oleh keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah. Itu maknanya besarlah maksud daripada ikhwatun tu Ustaz. Akhun tu tadi boleh pergi kepada adik-beradik yang sebenar, boleh pergi kepada saudara mara ataupun kita panggil sebagai sepupu, boleh pergi kepada bangsa, sebangsa, semasyarakat. Jadi itu sebab kita tahu bila tahu makna maka kita boleh tahu siapa di hadapan kita dan kita nak bercerita juga berkaitan dengan saudara kita yang berada di Palestin Ustaz. Ya. Yang ini yang kita perlu tahu sebab kadang-kadang kita itu bukan saudara aku, itu bukan adik-beradik aku. Tapi dalam ayat Quran tadi ada menyebutkan saudara sebangsa dan seagama kita Ustaz. Tapi kita nak tahu sebelum ini kita nak berehat seketika insya-Allah kembali selepas ini dan assalamualaikum semua. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Amin, Allahumma amin. Itu dia playback ataupun teaser Pertubuhan Mihrab. Tapi sebelum kita nak berbicara berkaitan dengan Pertubuhan Mihrab, apa perkembangan terbaru, kita nak bercerita lagi berkaitan dengan ukhuwah demi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri yang bersama-sama dengan kita di studio penyiaran TV Al-Hijrah. Ustaz, kita dah bercerita berkaitan dengan akhun tadi. Ada seadik-beradik, sepupu, ada sebangsa, seagama, semasyarakat. Tapi bila sebut tentang saudara kita di Palestin, Ustaz, saudara seagama kita, kenapa kita dianjurkan ataupun kadang-kadang ada orang dia kata sana-sana lah Ustaz, tak ada kena-mengena kita, jauh pula tu. Jadi macam mana nak bagi seruan untuk kita tahu dia juga adalah saudara kita yang wajib kita tolong Ustaz? Silakan. Okey, bismillah, alhamdulillah. Pertama sekali, kita nak jadi orang yang beriman dan Allah Taala dah bagi tahu innamal mu'minuna ikhwah. Hanya sahaja orang yang beriman itu saudara. Jadi kalau kita betul beriman, kita akan rasa orang yang beriman lain juga adalah saudara. Dan kenapa penting untuk kita tahu bahawasanya mereka tu adalah saudara kita? Mereka bukannya tu orang sana, pasport pun lain dengan aku. Sebab ada orang cakap macam tu kan saya. Dia kata, Ustaz, pasport kita pun lain Ustaz. Oh, dia fikir macam tu je kan. Dia ingat dekat akhirat nanti tengok pasport dah je kan. Beratur ikut negara masing-masing je. Bukan macam tu. Jadi ni walaupun nampak bendera kita berbeza kan. Walaupun bendera kita berbeza tetapi iman kita, akidah kita sama. Kita adalah saudara. Dan ada beza tau bila kita rasa saudara ke tidak. Sebab contoh kalau kita tengok ada seorang kawan kita sakit ataupun kenalan kita sakit, dalam WhatsApp group yang ada 300 orang tu tiba-tiba ada seorang sakit. Dia lain dengan kalau kita tengok anak kita sendiri sakit. Adik kita sendiri sakit. Lain. Sebenarnya kalau kita datang kerja pagi-pagi ni, kita tahu anak kita sakit kat rumah, tak sedap ni, hati rasa berat. Kan? Teringat-ingat je sentiasa kan, macam mana lah anak aku, macam mana boleh tak nak pergilah sini. Kan, rasa macam berat lah kan, susah nak datang tu. Sebab anak kita sendiri, adik kita sendiri, ayah kita contohnya. Memang kalau kita rasa betul-betul saudara rapat kita yang sakit, dia beza dengan kenalan kita sakit. Kalau kenalan kita sakit, memang kita ada rasa kesian, bukan tak kesian. Kita ada kesian, kita ada rasa simpati. Tapi dia tak sama dengan kalau saudara sendiri sakit, dia ada apa yang dipanggil sebagai empathy. Kita akan rasa berat seperti mana yang dia tanggung. Jadi apa yang perlu pada kita sekarang ni, waktu apa yang berlaku di Gaza sekarang ni, kita kena rasa bahawa mereka tu adalah saudara kita. Jadi bila mereka adalah saudara kita, baru kita ada rasa berat dengan apa yang mereka tanggung.
Apa yang disebutkan dalam Al-Quran, sifat Nabi SAW, azizun alaihi ma anitum. Sangat berat atas baginda apa yang kalian tanggung. Ada satu ketika waktu Nabi SAW duduk dengan para sahabat, tiba-tiba datang satu kelompok orang yang susah. Baju compang-camping, tak pakai kasut, dia gantung aja pedang dia dekat atas tengkuk dia. Lepas tu ramai-ramai tu muka Nabi berubah terus. Muka Nabi terus berubah. Nampak berat pada baginda tengok ada sahabat-sahabat yang macam tu susah. Kan, walaupun mereka tu bukan saudara kalau kita tengok dari segi darah, kan, tetapi Nabi punya muka berubah. Sahabat perasan benda ni. Dan lepas sembahyang Zuhur, Nabi ada berkhutbah, dan khutbah Nabi pun tak ada cakap saudara-saudara tolonglah mereka, tak. Nabi bagikan ayat, dua ayat, satu daripada surah An-Nisa, satu daripada surah Al-Hasyr untuk bertakwa pada Allah. Dan surah Hasyr tu, perhatikan apa yang kalian lakukan untuk esok hari. Tapi sahabat ni kan bijak sebenarnya. Bijak, dia orang terus keluarkan emas, perak dia orang terus keluarkan gandum dia orang, kurma dia orang, ada yang keluarkan baju dan sebagainya. Sampai waktu tu sahabat tu nampak wajah Nabi berubah. Gembira sangat-sangat. Dan ini yang kita nak, kita nak menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan siapa pun yang susah, yang memerlukan, kitalah saudara yang membantu. Masya-Allah. Tu sebab kalau kita katakan bahawa kalau kita tak ambil tempat mereka itu sebagai kita punya kedudukan, maka kita tak akan rasa lah Ustaz, sebagaimana Nabi SAW. Sebab sahabat-sahabat semua boleh menginfakkan harta banyak kepada orang yang susah, walaupun mereka tak ada harta, mereka berikan juga harta. Apa ada, apa saja yang ada Ustaz. Tapi bila sebut berkaitan dengan menginfakkan harta Ustaz, hari ini kita nak cerita berkaitan dengan pertubuhan mihrab ni. Kalau kita cerita berkaitan dengan pertubuhan mihrab, perkembangan terkini ini juga boleh menyalurkan sumbangan kepada pertubuhan mihrab, tentang apa yang berlaku sekarang ini ataupun mungkin perkembangan terkini pertubuhan mihrab. Silakan Ustaz. Okay, bismillah, alhamdulillah. Macam biasa kita teruskan kempen membangun aset-aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab, dan aset Islam yang kita sedang bangunkan ada banyak. Dan yang paling kita fokus pada pagi ini insya-Allah, dan seperti biasa sebelum-sebelum ni juga kita masih lagi fokus pada pembinaan ataupun penyiapan terakhir Masjid Al-Falah di Sungai Ramadalam, berhampiran Putrajaya sebenarnya Masjid Al-Falah ni. Dan kalau sebelum-sebelum ni kita kata tinggal 10%, kan, dah 90% siap. Sekarang kita boleh katakan alhamdulillah dengan berkat bantuan ataupun sokongan daripada semua penonton TV Hijrah, tinggal lagi 5%. Kan? Tinggal lagi 5% je, dah 95% siap. Jadi ada balance sikit je lagi. Yang finishing ni. Yang finishing ni saya diberitahu, katanya sebenarnya kan dia kata Ustaz, yang awal-awal lagi senang Ustaz daripada yang ujung kata. Yang ujung lagi susah lagi berat lagi. Masjid Al-Falah Sungai Ramadalam ni kalau kita perhatikan dah lama dah cuba dibina. Dia mula daripada tahun 2016 lagi. Daripada 2016 dah dimulakan pembinaannya sampai sekarang tahun berapa sekarang 2023. Maknanya dah 7 tahun dah, tak siap-siap lagi. Kita harapkan mudah-mudahan dalam tempoh sebulan dua ni siap insya-Allah. Kita punya target mudah-mudahan Masjid Al-Falah ni siap sebelum akhir tahun ni. Ini bulan 10, 11, 12. Dan kita nak kena target bulan Ramadan. Ramadan tak lama dah ni. Ya, bulan 3 Ustaz. Ya, ataupun kita senang ceritanya tak sampai 5 bulan lagi. Okey. Kan, Rabiul Akhir dah kan? Dah dekat. Kan dah Rabiul Akhir dah. Dia simple je. Kalau dah Rabiul Awal tu maknanya lagi 6 bulan Ramadan. Betul. Kan? Jadi sekarang Rabiul Akhir, maknanya dah makin pendek dah. Tak sampai 5 bulan. Kita akan jumpa Ramadan insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita perhatikan, tengok yang apa dekat gambar kita tu ada Masjid Al-Falah tu, kita boleh bayangkan orang akan sembahyang tarawih lepas ni. Buka puasa dekat situ. Masjid pun besar Ustaz Masjid sangat besar masya-Allah. Mudah-mudahan dapat menampung jemaah tu bukan saja daripada Sungai Ramal, bahkan limpahan daripada Putrajaya. Sebab Putrajaya sangat ramai pekerja-pekerjanya dan juga sangat ramai orang yang duduk di Putrajaya. Walaupun Putrajaya pun dah banyak surau, tetapi masih lagi memerlukan, sangat memerlukan. Jadi kalau kita perhatikan Masjid Al-Falah ni kedudukannya sangat strategik. Jadi kita harapkan mudah-mudahan bila kita dapat membantu, insya-Allah ada saham kita. Ingatlah Ramadan yang akan datang ni. Ramadan ni kita belum tentu lagi hidup. Saya belum tentu hidup, saya sebenarnya belum tentu hidup, tapi kita doakan mudah-mudahan panjang umur kita semua. Amin. Kita nak dapat dah pahala untuk Ramadan ni. Orang kata apa, kita booking siap-siap. Jadi kita nak booking pahala Ramadan, salah satu caranya adalah dengan kita membantu Masjid Al-Falah melalui Pertubuhan Mihrab ni. Setiap sen yang kita hulurkan, insya-Allah orang akan gunakan masjid tu nanti, semayang di masjid itu, baca Quran, ada tadarus nanti dekat masjid. Kan, segala-gala aktiviti dalam bulan Ramadan tu, insya-Allah ada saham pahala untuk kita.
Walaupun kita dah tak ada pun nanti, pahala tu tetap berpanjangan untuk kita, insya-Allah. Jadi, Masjid Al-Falah ni sangat-sangat perlu. Walaupun ialah kita bukan saja melihat dari segi cantik dia. Cantik memang cantik, masya-Allah. Masjid Al-Falah ni memang sangat cantik. Dia ibaratnya macam masjid-masjid kat Turki dan sebagainya. Betul cantik. Tetapi cantik dalaman itu yang lebih kita nak. Jadi itulah yang kita perlukan dan kita nak bantu Masjid Al-Falah sekarang. Jadi apa kata terus sekarang juga kita jangan tunggu-tunggu pagi Jumaat, pagi yang mulia ni. Dan macam kita sebut, kita pun tak tahu, jangan tunggu Ramadan. Jangan tak apa dah saya simpan duit untuk Ramadan, saat Ramadan nanti baru saya infak. Belum tentu. Kalau kita meninggal, duit tu dapat kat ahli keluarga kita lah. Kan? Kita belum sempat dah nak infak, takut sangat. Jadi mula pagi ni, pagi Jumaat ni, terus kita berinfak, terus kita layari website yang tertera Pertubuhan Mihrab, infakmihrab.com, dan juga Facebook Pertubuhan Mihrab, serta terus boleh scan QR code yang tertera dekat skrin TV kita. Ada QR code untuk infak umum, Maybank ada, Bank Islam ada, begitu juga QR code untuk My Istiqamah yang mana akan ada potongan setiap bulan daripada kita punya akaun, insya-Allah, untuk kita menderma tanpa kita terlupa. Kadang-kadang terlupa lah. Biasalah, walaupun Ustaz sebut tiap-tiap hari, tapi kadang-kadang kita tangguh-tangguh juga sebenarnya. Biasa manusia. Kita tak apalah, nantilah. Kejap lagi terus lupa. Jumpa balik minggu depan, nampak balik muka Ustaz. Teringat minggu depan aku tak buat. Jadi ambil QR code My Istiqamah tu, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat istiqamah. Dan ada nombor telefon juga yang tertera dekat bawah. Mudah-mudahan kita boleh terus WhatsApp. Akan ada pegawai-pegawai kita yang akan membantu, insya-Allah, membantu kita untuk mendapat saham akhirat. Ini yang paling penting. Ada mereka pihak-pihak macam Pertubuhan Mihrab yang membantu kita, tolong kita untuk mendapat saham akhirat. Mudah-mudahan pahala berpanjangan untuk kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Infak sekarang adalah infak sekarang. Infak Ramadan Azad. Ya, tentu sekali. Nantilah sekarang ni yang kita kena dulu kan, sebab takut tak sempat. Tapi itulah sebenarnya cepat kita ambil masa dan peluang ini, kerana hari ini Allah memberikan lagi peluang untuk kita hidup, dan mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada jalan Allah, Allah catatkan ia sebagai pahala, dan pahala itu Allah turunkan rahmat untuk kita untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, Duta Pertubuhan Mihrab, atas perkongsian kita pada pagi ini dengan ukhuwahnya tadi demi Allah, dan juga perkembangan terkini dengan Pertubuhan Mihrab, insya-Allah. Jumpa lagi nanti, insya-Allah. Baik, kepada anda yang sedang menonton, jangan ke mana. Sebentar saja lagi pukul 7 pagi nanti kita akan bercerita berkaitan dengan umat generasi Nabi, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi dalam Assalamualaikum. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hafaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang.